Ya, dalam segmen Lindung Diri Lindung Semua, Syafiqah, kita nak memberi penjelasan bagaimana golongan remaja khususnya dan juga isu-isu kemurungan apa yang boleh kita lakukan dan juga boleh kita bantu pada waktu kita menghadapi pandemik COVID-19. Ya, kalau boleh kita kongsikan, ini ada kajian kesihatan mental kebangsaan 2017 di mana kajian ini membuktikan bahawa sekurang-kurangnya 10 ataupun 1 daripada 10 anak muda mengalami masalah kemurungan. Kalau kita berikan tumpuan, ini merupakan kajian pada tahun 2017. Apa yang kita risaukan ialah pada waktu kini di mana pada kita mendepani pandemik COVID-19 ini, nisbah itu semakin meningkat. Jadi ini yang kita akan bincangkan hari ini, iaitu remaja dan kemurungan, pencegahan di kala pandemik, bersama dengan tetamu yang telah pun bersedia melalui Skype, iaitu Dr. Aida Harlina Abdul Razak, pakar psikiatri Hospital Sedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Al-Hijrah untuk semua. Terima kasih. Salam Al-Hijrah juga diucapkan kepada doktor. Ini satu perkongsian yang cukup menarik. Sebelum kita bergerak lanjut tentang bagaimana kita ingin mengenal pasti apakah simptom-simptom kemurungan dan juga kesan-kesan kemurungan kepada para remaja. Dalam ilmu perubatan juga, kategori remaja ini masih dikategorikan dalam perubatan kanak-kanak ataupun boleh kita katakan sebagai perubatan pediatrik. Namun begitu, apabila kita menggagaskan dalam aspek psikologi, sudah pasti transisi ataupun perubahan kanak-kanak, remaja dan juga dewasa itu merupakan satu fasa perubahan yang mana bukan sahaja bercerita tentang perubahan psikologi tetapi juga perubahan biologi. Apa yang boleh doktor gagaskan berkenaan perubahan biologi dan psikologi ini merupakan satu fasa yang kritikal untuk golongan remaja, doktor? Ya betul. Pada fasa perubahan, kalau dari sudut psikologi, perubahan dari segi pemikiran remaja itu of course akan berbeza daripada kanak-kanak ke arah diorang nak ke arah brain maturity, kematangan fikiran. Jadi cara pemikiran diorang akan berbeza dan dia akan berkait rapat dengan perubahan tingkah laku dan mungkin juga tingkah laku ini sukar untuk kita bandingkan adakah ini tingkah laku yang normal bagi seseorang remaja ataupun perubahan tingkah laku ini adalah gejala-gejala kemurungan. Okay. Dari sudut hormon pula, yes, banyak hormon yang akan dihasilkan pada fasa ini, dan ialah kalau lelaki lebih kepada hormon testosteronnya dan kepada remaja perempuan hormon estrogen, hormon progesteron, dan hormon-hormon ini akan menyebabkan banyak perubahan kepada fizikal remaja, terutamanya seperti mula kalau lelaki ubah suara, kalau perempuan perubahan dari segi bentuk badan, dan mungkin remaja mula ada jerawat, dan benda-benda macam ni akan memberi kesan kepada remaja kita. Okey, baik. Jadi kita berdasarkan apa yang telah doktor katakan tadi, perubahan hormon itu terjadi sewaktu remaja. Jadi ini sebenarnya kita bimbangkan, sekiranya orang dewasa ini berasa murung ataupun sedih, tampak kita boleh kata-kata ataupun luahan kata-kata itu. Tetapi jika remaja ini jika mengalami masalah ataupun kemurungan, cara mereka ialah dengan marah. Apa yang kita bimbangkan, adakah mereka ini ada normal macam doktor katakan tadi, sikap yang normal ataupun disebabkan perubahan hormon, dan kita nak tahu apakah antara tanda-tanda dan juga gejala kemurungan di kalangan remaja ini, doktor? Okey, macam Cik Syafiqah, macam you cakap tadi, kalau dewasa, mungkin orang dewasa tu lebih terbuka, dia boleh share perasaan dia. Remaja ni, diorang jadi seorang, bila jadi remaja, perubahan tingkah laku tu, dia jadi lebih pendiam. Dia tak berapa nak share dengan ibu bapa. Jadi susah kat situ kita nak tahu remaja kita ni adalah remaja yang melalui fasa yang normal ataupun dia adalah sedang mengalami kemurungan. Jadi bagi ibu bapa, segala perubahan ni kita perlu peka. Kita kena syaki, dan of course bila demam kita kena terus rasa okay, something is not right. So beberapa tanda yang kita boleh syaki remaja kita mengalami kemurungan adalah seperti perubahan emosi,
perubahan emosi, again macam saya cakap tadi, kalau remaja tu senang nak bagi tahu mak dia, Mom, I don't feel right, Mom, I feel down, Mom, I need help. Senanglah kan, tapi remaja ni diorang lebih kepada pendiam. Jadi kita boleh syaki bila perubahan emosi itu berlaku kalau anak kita tu seorang yang ceria berubah menjadi pendiam. Ataupun orangnya dulu tenang, boleh bermain dengan adik-adik, tapi tiba-tiba sekarang benda kecil pun dia jadi cepat marah. Dan perubahan ini berlaku dalam tempoh yang lama dan berterusan. Ini adalah salah satu tanda yang kita perlu risaulah. Kalau perubahan itu berlaku dalam tempoh yang sekejap, mungkin tak perlu risau sangatlah. Kita pun manusia biasa kan, kita ada fasa-fasa di mana mood kita pun berubah. So kalau perubahan ini berterusan, kita perlu risau. Itu dari sudut emosi. Kalau dari sudut tingkah laku juga, kita kena perhatikan perubahan tingkah laku remaja kita. Kalau dulu dia seorang yang ceria berubah menjadi seorang pendiam. Dulu dia boleh je main dengan adik-adik, join kita makan bersama di meja, duduk tengok TV sama-sama dengan kita. Tapi sekarang dia lebih suka menyendiri, duduk kat bilik. Kalau dulu suka main game, dah tak berapa nak main game. Dulu kita tengok selalu dia nak kalau dulu boleh keluar jumpa kawan-kawan, tapi mungkin pandemik kita tak boleh keluar, mungkin kita boleh dengar dia call kawan-kawan dia, gelak ketawa dalam bilik. Tapi sekarang macam senyap je dalam bilik. So, and benda ni again lama dan berterusan, dan kita perlu syakilah remaja tu mungkin sedang mengalami gejala kemurungan. Okey. Baik, para penonton juga boleh menghubungi kami di 0322829841 untuk mendapatkan pandangan ataupun untuk berkongsikan pengalaman anda bersama dengan Dr. Aida seketika nanti. Namun begitu Doktor, untuk kita melihat dalam situasi pandemik COVID-19 ini, dalam bidang psikiatri sendiri, aspek-aspek kemurungan di kala pandemik ini, apakah antara punca-punca kebiasaan yang berlaku yang menyebabkan kemurungan sewaktu kita sedang berdepan pandemik COVID-19, khususnya kepada remaja, Doktor? Okey, saya, Cik Ismail, Cik Syafiqah pun banyak perubahan berlaku di zaman pandemik ini. Banyak benda yang dulu kita boleh buat, sekarang terhad disebabkan pandemik. Kita sebab SOP, sebab PKP. So, kalau dulu kita menangani stres kita dengan cara masing-masing lah. Mungkin remaja ni kalau dulu dia stres, dia akan keluar jumpa kawan-kawan. Remaja ni kalau stres, mungkin dia keluar shopping. Sekarang benda-benda tu dia tak boleh buat. Jadi stres yang dia ada tu akan terkumpul, dia tak boleh lepaskan. Inilah benda-benda yang boleh menjurus kepada kemurungan di kalangan remaja, sebab mereka tak boleh nak menangani stres mereka. Dan kita juga tahu remaja ni cenderung ke arah mencederakan diri bila diorang mengalami tekanan emosi, mencederakan diri seperti kelatangan, mengambil ubat berlebihan ataupun mencederakan diri seperti hantut kepala kat dinding ke. Jadi benda-benda ni macam inilah yang kita risaukan pada remaja di zaman pandemik ini. Doktor, kita di Selamat Pagi Malaysia kerap membincangkan isu stres mendapani pandemik COVID-19 ini, dan tidak ketinggalan masalah rumah tangga juga kerap terjadi disebabkan isu ini. Akan tetapi bila kita bercakap mengenai rumah tangga, kebanyakan pemanggil yang sudi berkongsi cerita bersama dengan kita ialah pemanggil-pemanggil ataupun mereka yang telah pun dewasa dan usia perkahwinan mereka yang cukup matang, yang sudah pun matang. Tetapi kita berikan tumpuan, kalau kita boleh lihat trend terkini, mereka yang berkahwin pada usia yang muda ataupun remaja. Doktor lihat bagaimana sebenarnya mereka mengalami ataupun mendapati impak yang lebih tinggi sebenarnya berbanding dengan mereka yang telah pun menjangkau usia perkahwinan 10 ke 15 tahun, Doktor. Okey. Berbalik macam yang saya cakap kepada awal tadi, iaitu brain maturity. So remaja ni diorang belum mencapai tahap brain maturity. Jadi itulah situasi bila mana mereka suka menangani stres dengan cara yang sihat. So di kalangan pandemik ni lagilah macam saya cakap tadi, coping yang selalu mereka employ, yang selalu mereka buat di zaman bukan pandemik, diorang tak dapat lakukan di zaman pandemik ni. Jadi itulah yang menyebabkan stres tu makin meningkat. Dan bila stres tidak boleh dibendung, inilah yang akan menimbulkan gejala-gejala isu kesihatan mental seperti kemurungan.
Okey. Apa yang diceritakan oleh doktor tadi daripada stres boleh membawa kepada kemurungan, dan dalam perihal kemurungan itu juga kita ingin mengetahui apakah kemurungan ini berada pada satu fasa psikologi ataupun psikiatri yang kritikal, dan kalau benar ia berada dalam satu fasa yang membimbangkan, apakah terdapatnya rawatan-rawatan ataupun preskripsi ubat yang diberikan oleh pihak doktor untuk mereka yang sedang mengalami kemurungan, doktor? Okey. Yes, bila kita stres, kita akan mengalami perubahan emosi. Perubahan emosi, kita jadi murung ya. Tapi kita nak tengoklah seseorang itu, bila seorang tu datang jumpa kami di klinik psikiatri, kita nak tengok kemurungan tu tahap dia macam mana, dah berapa lama, bagaimana dia mengganggu kefungsian seseorang itu. So macam sakit biasa ya, sakit darah tinggi, kencing manis, kita akan tengok masalah kemurungan tu ataupun isu kesihatan mental tu teruk, moderate, sedang ataupun ringan. Jadi rawatan kami akan berdasarkan kepada keberatan masalah kesihatan mental ataupun kemurungan seseorang itulah. Jadi mungkin kalau ringan tak perlu ubatan. Mungkin kalau dah masuk fasa sedang ataupun yang teruk tu akan diberikan preskripsi ubatan lah. Doktor, kita ada pemanggil di talian. Kita ada Encik Nizam daripada Ceras. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Nizam, boleh kongsikan cerita anda? Saya Nizam ni dari Ceras. Semuanya saya nak kongsi pandangan lah kan. Masalah murung ni saya tengok ialah sejak berlakunya COVID ni kan, buat tahun ini semua banyak orang macam terkurung duduk rumah lah. Sebelum ni je dia orang boleh release tension ke apa dengan cara macam tadi lah. Saya dengar pergi mall kan, satu lah. Sebenarnya tak boleh nak mengangkat sangat handphone kan. Berjogging ke bersenam tu betul bagus. Sebelum ni pun saya dah masuk pangan semua kan. Jadi itu semua betul-betul boleh kita punya ni berkerasan. Saya pun selalu dari kampung terpuluh kan. Pergi ke pos. Jadi semua boleh yang kita boleh selalu pintu. Tapi itu percumpuran. Jadi pun minat baca buku kan. Baca buku macam mereka lah buat benda yang kita boleh tu kan. Di samping kawan tu ni lah kan. Saya ingat macam pula sekarang ni macam tadi kata mall kan, itu pun salah satu. Tapi sekarang sebenarnya dah terhad, kita nak buat kita terhad. So bagi saya lah, saya buat apa yang kita mampu kan, buat sesuatu yang kita minat lah. Lepas tu orang kata apa, nak jumpa orang perasaan pun kan payah kan. Jadi so macam kita buat yang dalam masa kita kurung di rumah ni, buat sesuatu yang boleh boleh melari melupakan kita lah tentang stres tu kemurungan kan. Betul. Baik. Terima kasih Encik Nizam. Macam buku apa kan, itu pandangan saya dah namat kan. Banyakkan doa lah. Doa tu bukan setakat doa, kita doa dengan hati kita. Macam kita bercakap dengan Allah tu kan. Ya Allah, macam mana hari-hari kita fikir benda ni. Dia silap. Ya, betul. Terima kasih Encik Nizam untuk pandangannya itu. InsyaAllah sama-sama kita kongsikan pandangan anda bersama dengan kami dalam penonton kami di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Itu dia doktor, apa yang dikongsikan oleh sebahagian daripada golongan masyarakat. Kita berkongsikan pandangan tentang sebenarnya perlu ada ruang untuk para remaja ini memberikan ataupun beriadah ataupun melakukan aktiviti-aktiviti luar, tapi disebabkan pandemik COVID-19 ini sudah pastinya kita tidak boleh untuk melaksanakan perkara seperti sebelumnya. Jadi apakah alternatif yang boleh dicadangkan oleh doktor sendiri dalam perihal untuk kita menggantikan kebiasaan yang sebelumnya kita lakukan sebelum ini seperti beriadah ataupun keluar dari rumah dengan perkara-perkara yang boleh dijadikan sebagai norma baru, doktor? Okey, tak mudah ya, sebab mungkin kalau kat Selangor, of course tak boleh keluar. Mungkin dekat state lain dah boleh keluar. Untuk kita cakap kepada bagi negeri-negeri yang masih PKP ni lah ya, MCO tak boleh keluar.
kita kena kekal aktif walaupun tak boleh keluar. Beriadah tu penting ya, sebab bila kita beriadah, bila kita bersenam, kita akan menghasilkan happy hormone, iaitu hormon endorfin. Dan bila hormon endorfin dihasilkan, kita akan rasa puas, kita akan rasa positif. Jadi itulah salah satu kepentingan beriadah. Walaupun tak boleh keluar, kita kena kekalkan aktif di dalam rumah. Bila itu salah satu yang boleh dibuatlah. Bila doktor bercakap mengenai endorfin itu tadi, kita faham bahawa reaksi kita ini sebenarnya dipengaruhi oleh hormon. Dan apabila kita bercakap mengenai emosi, pastinya ianya dipengaruhi oleh 4 hormon yang utama, ataupun dos tu, dopamin, oksitosin, serotonin dan juga apa yang doktor sebutkan tadi, endorfin. Jika boleh doktor kongsikan bersama dengan penonton bagaimana sebenarnya untuk kita tingkatkan lagi hormon ini untuk kita mendapat kegembiraan itu, doktor. Okey, Cik Syafiqah sebut 4 hormon tadi ya. Happy chemicals, dopamin, oksitosin, serotonin dan endorfin. Tadi saya dah sempat cakap pasal endorfin ya, hormon yang keempat tu. Jadi sebenarnya semua hormon-hormon ni berkait rapat. Diorang bukan terhasil secara sendiri. Satu hormon ni sebenarnya bila satu hormon tu terhasil, dia akan menyebabkan satu positive cycle yang akan mencetuskan terhasilnya pula hormon happy hormon yang lain. Okey. So apa aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan supaya kita banyakkan happy hormon ya. So pertama kita sebut tadi hormon dopamin. Okey. Dopamin ni adalah hormon yang terhasil apabila kita lakukan aktiviti-aktiviti yang memberikan kita perasaan ganjaran yang happy, rewarding activity. Contoh macam saya sebut tadi, shopping. Kan kita keluar shopping, kita beli barang yang kita suka, so kita happy. Ataupun makan benda yang sedap, ice cream, cake. So kita buat aktiviti yang kita rasa rewarding. Ataupun exercise. Bila kita exercise, kita rasa, oh, I have done good to my health. So kita rasa rewarding. Dan akan sampai satu tahap di mana otak kita akan hubungkan aktiviti yang rewarding tu dengan kegembiraan. Jadi, you belum buat lagi pun aktiviti tu, you dah boleh tercetus rasa happy. Contoh nanti katalah you macam down Syafiqah. Mungkin kawan cakap, Syafiqah, jomlah kita pergi shopping. Tak shopping lagi, dah rasa happy. So, itulah hormon dopamin tu Dan dopamin ni juga adalah hormon yang memainkan peranan dalam motivasi. Bila kita banyak hormon dopamin, kita akan lebih bermotivasi. Contohnya, kita akan siapkan kerja kita. Bila kerja kita siap, kan? So, the positive cycle will continue. So, that's the role of dopamine lah untuk emosi happy kita tu. Ya, Doktor, ada juga persoalan daripada para penonton kita yang juga dalam kalangan remaja ataupun mereka yang bergerak ke usia dewasa ini juga menjalankan perniagaan. Maka dalam perihal pandemik COVID-19 ini, perniagaan-perniagaan itu juga ataupun apa yang sedang diusahakan itu juga terjejas. Jadi ini memberikan sedikit kesan yang amat besar impaknya kepada mereka. Jadi apa yang boleh disarankan oleh doktor khususnya para remaja yang sedang mengalami fasa kegagalan ataupun fasa sedang bangkit dari kegagalan dalam perihal pandemik COVID-19 ini? Okey, tak payah cakap remaja lah. Kalau kita pun, bila kita jatuh, bila kita gagal, kita akan rasa down. Okey, jadi kita kena, kalau boleh lah, bukan senang bila kita down tu, sukar untuk kita positif. Jadi pada masa ni, sokongan daripada ahli keluarga, sokongan daripada rakan-rakan, sokongan daripada orang yang rapat dengan kita sangatlah penting untuk membantu seseorang remaja tu bangkit daripada kemurungan ataupun kejatuhan tu. Tak mudah seseorang yang dah down tu nak bangkit sendiri. Jadi dia memang memerlukan sokongan dan sokongan daripada orang keliling dia supaya dia kekal positif. Kalau kita tengah down, memang otak kita banyak perkara negatif lah. Bila kita down, kita tak nak buat tu, kita tak nak buat ni. Jadi we need a push, support from people around us to help us. Bangunlah, bangkit daripada our down, kemurungan tersebut.
Doktor, kita selalu didahkan di media-media masa. Kalau kita berjumpa dengan doktor psikologi ataupun psikiatris ni, kalau untuk membaca isi hati seseorang itu dengan gaya penulisannya, dengan gaya lukisannya, daripada situ sebenarnya doktor boleh memahami bagaimana jati diri ataupun bagaimana personaliti seseorang itu. Berbalik kepada remaja ini, sebab remaja lebih gemar menghabiskan masa di media sosial dan memuat naik perkara-perkara ataupun gambar-gambar ataupun status. Daripada sudut itu, boleh ataupun tidak kita membaca sama ada remaja itu mengalami kemurungan, doktor? Boleh atau tidak, saya tak boleh cakap ya atau tak. Tapi jawapan kebolehan tu lebih ya daripada taklah sebenarnya. Okay. Again, we talk about tadi macam yang awal-awal kita cakap tadi, perubahan. Kalau remaja tu dulu di media sosial dia lebih upload benda-benda yang happy, gambar-gambar yang ialah her common pictures, contoh remaja perempuan. Lepas tu kita perasan benda-benda yang dia upload, status-status dia dah semakin negatif. Gambar-gambar yang dia upload pun dah lain daripada gambar-gambar yang dia upload sebelum ini. Di situ kita perlu mengesyakilah mungkin ada sesuatu yang remaja tersebut sedang alami dan kita tak boleh elakkan. Mungkin itu adalah salah satu gejala kemurungan. Ya, doktor, kita juga pernah mendengar laporan kes yang melibatkan kematian beberapa pelajar IPT disebabkan oleh tekanan dalam perihal pembelajaran dan sebagainya. Maka dalam perihal PDPR dan juga pembelajaran tidak secara fizikal ini, apakah kemurungan itu juga berisiko dan juga berpotensi untuk dihadapi oleh sebahagian besar oleh remaja, dan sekiranya mereka sedang melalui fasa kemurungan dalam proses pembelajaran ini, apa yang boleh dilakukan supaya sekurang-kurangnya dapat melalui fasa tersebut dengan baik, doktor? Okey, PDPR ni tak senang untuk semua orang, pada pelajar tersebut, pada cikgu, apa pun tumpang stres sama actually sebenarnya pada PDPR ni. So pada remaja tu, dia sekarang ni belajar dalam corak yang lain kalau dulu boleh pergi kelas, cikgu boleh terangkan secara direct kepada kita. Tak faham, kita boleh terus tanya. Lepas tu kita di dalam kelas bersama dengan kawan-kawan, kiranya aura tu lain. Jadi PDPR ni kita seorang-seorang kat rumah. Mungkin tak berapa faham, tapi susah nak tanya sebab cikgu suruh mute. Bila nak tanya tu mungkin masa dah habis. Dan so dah ada stres kat situ. Dan stres tu bertambah, besok perkara yang sama berlaku dan berlaku. Jadi again, remaja tersebut perlu pandai menangani stres. Kalau tak faham belajar hari ini, mungkin kena kontak kawan-kawan ataupun boleh personally kontak cikgu dia. Ataupun apa-apa pun, kalau rasa tertekan, memang kalau bolehlah remaja tu kena luahkan perasaan dia. Tell to someone, bagi tahu kawan, bagi tahu cikgu ataupun ibu bapa. Bila kita simpan tekanan, itulah yang tak elok sebenarnya. Stres tu akan tahap meningkat dan menimbulkan isu-isu kesihatan mental. Ya. Kita faham fasa remaja ini masih lagi dalam fasa membesar. Jadi apa yang kita risaukan sebenarnya ialah apabila kemurungan ini tidak diurus dengan cara yang betul, akan terdapatnya komplikasi kepada kesihatan dan juga dari segi fizikal dan juga mental mereka. Kalau doktor boleh kongsikan antara komplikasi-komplikasi yang mungkin akan terjadi kepada remaja ini? Komplikasi sekiranya kemurungan tak dibendung di kalangan remaja. Okey. Satu saya dah cakap awal tadi, kemerosotan prestasi akademik lah sebab bila pelajar tu murung, dia tak ada mood nak belajar. Bila kita murung, kita suka nak fokus, kita suka nak concentrate, jadi kita tak boleh perform dalam akademik kita. So kalau kita tak boleh perform dalam akademik kita, macam mana kita nak meneruskan fasa lepas habis sekolah tu kan? Memang kalau akademik tak berapa baik, susah kan kita nak move forward in our life. So prestasi akademik. Lagi satu, macam saya sebut awal tadi, bila seseorang remaja itu murung, dia akan mengganggu corak pemakanan remaja itu. Banyak remaja yang murung akan develop masalah pemakanan. Contohnya yang anorexia nervosa, yang masalah binge eating. So dia boleh mengganggu fizikal remaja tersebut. Dan remaja yang ada masalah
selera makan ni dan yang fizikalnya terkesan, dia akan menyebabkan kemurungan dia lagi teruk. Kan dia tak happy tengok badan dia. Dia lagi kacau corak makan dia. So it's going to be a negative vicious circle. Jadi tadi prestasi akademik, yang kedua mengganggu fizikal, dan tu kesaran remaja itulah. Kalau remaja tu tak nak makan, dia tak boleh develop fizikal dia secara healthy. Okey, sudah pastinya masalah pandemik COVID-19 ini adalah masalah yang benar, dan kita boleh simpulkan di sini adalah untuk kita melihat sebenarnya aspek-aspek kemurungan dalam kalangan remaja itu, apa yang boleh dilakukan daripada apa dikatakan oleh Dr. Aida tadi, dapatkan bantuan dan juga berkongsi pandangan dengan orang sekeliling dan juga orang terdekat. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Aida Harlina. Tetapi sebelum itu, kita juga nak bertanyakan tentang pandangan dan juga harapan doktor dalam kita melihat perubahan yang berlaku dalam pandemik COVID-19 ini. Apakah yang boleh dilihat dan juga pandangan doktor dalam melihat perubahan-perubahan positif dalam suasana pandemik COVID-19 dalam negara kita, doktor? Perubahan positif ya. Okey. Kalau ikutkan dari segi kesihatan mental, sebenarnya yang kami perasan masalah kesihatan mental makin menaiklah sebenarnya di waktu pandemik ni. Macam tadilah terkesan dengan financial issue, tak dapat keluar rumah, stres semua and whatnot. Tetapi semua tu tidak patut mematahkan semangat kita. Kita kena terus positif dan kita kena terus yakin bahawa kita ni manusia yang diberi Allah akal. Kita boleh terus berusaha dan berjuang, dan pastinya insya-Allah hari ini hari Ma'al Hijrah, kita harap kita akan berubah dan akan berjaya mengawal situasi pandemik ni. Baik. Itulah. Itu dia perkongsian yang menarik daripada Dr. Aida Harlina Abdul Razak, pakar psikiatri Hospital Sedang hari ini. Terima kasih, doktor. Ya, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada doktor, dan juga salam Al-Hijrah juga diucapkan. InsyaAllah. Terima kasih, doktor.